So, bila kita nak terangkan kepada orang biasa ilmu-ilmu yang lebih kurang macam ni, kan lagi banyak salah faham. Anda memang betul. Anda memang mempunyai yang kata apa super technical yang super duper powerful. Tetapi bila awak nak fahamkan orang yang tak tahu apa-apa pasal video, saya rasa dia akan munculkan lagi salah faham. Itu yang jadi ramai komen, oh kalau explain macam ni saya pun nak give up, saya pun malas nak buat video sebab terlalu technical, bla 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 sebagainya. Okay? Kan baru ni Cik Keluar ada buat satu video berkenaan dengan kenapa saya galakkan orang beli Sony ZV-1 berbanding dengan Sony ZV-E10. Dan saya katakan dalam video tersebut kan, ZV-1 ni dia ada f2.8 lah yang paling minimum sekali, f2.8. Tapi ZV-E10 dia jual kit lens di mana dia punya aperture dalam f3.5 lah, bukaan paling besar. Ramai lah yang setuju dengan pendapat saya tu semua. Ada yang tak setuju, tapi saya faham lah dia punya argument, cara mereka balas pun agak elok. Tapi ada satu brother ni yang saya assume memang otai lah ataupun experience lah dalam handle mirrorless camera dan sebagainya. So, saya bacakan dulu benda ni dan saya nak anda komen, anda faham ke tak apa yang brother ni nak cuba sampaikan. Fahaman salah ni, tak boleh tengok aperture dia je. Kena tengok sensor size. Maknanya ZV-1, 1-inch sensor kali dengan 3 crop factor, maknanya if lens f1.8 sama dengan f5.4 full frame equivalent. ZV-E10, APS-C sensor kali 1.5 crop factor, maknanya if kit lens pun f3.5 sama dengan f5.25 full frame equivalent. Senang cakap, kit lens ZV-E10 pun superior dari ZV-1. Bazir lagi tu fotografer event pakai Sony A7 III full frame f2.8 lagi inferior daripada ZV-1. Maaf, channel memang bagus tapi topik ni tak berapa tepat and boleh menyebabkan pembeli salah expectation. Kalau semua duk tengok f-stop je, baik semua pakai phone camera je, f1.8 kot. Tapi sensor punyalah kecil. So, saya cubalah bawa komen ini kepada saya punya Facebook page. Saya nak tengok adakah golongan beginner faham tak apa yang brother ni cuba sampaikan. So, ini salah satu komen yang saya dapat lah, okay? Daripada Muhammad Syafiq. Dia kata, detail berpenuh. Parah orang baru nak faham. Okay. Khairul Zaman, dia kata, saya sebagai newbie terus letak jawatan. Nak minat bab kamera kalau dah explain macam tu. Sepatah hari aku tak faham. Okay, fine. Daripada MC No, tak faham. Betul cikgu, saya suka tengok kamera cantik ke tak je. Yang apa benda semua tu saya tak faham. Okay. Mo Amin, kalau macam tu punya penerangan, terus insaf dan cari butang skip. Alright. Dan saya dapati memang majoriti orang tak faham apa yang brother ni nak cuba sampaikan. Cumanya, adakah apa yang brother ni nak sampaikan ni lebih kepada tak betul ke macam mana? Apa yang brother ni cakap ni betul lah. By logic, by physics memang betul. Saya akui benda tu. Cumanya apabila kita bawa ilmu super technical ini dan kita muntahkan kepada audience beginner, which is channel Cikgu Ulua ni lebih kepada audience beginner tau. Itu yang mereka banyak tak faham. Kalau korang tak percaya, korang boleh tengok dekat dalam ruangan description. Saya bagi juga link kepada Facebook page saya dan korang boleh baca majority of the comment akan cakap apa terhadap argument yang lebih kurang macam ni. Now, Cikgu Luan nak cuba jugalah fahamkan anda tentang kenapa apa yang brother ni cakap ni betul. Tapi Cikgu Luan cuba buat dalam bentuk comparison. So, di sebelah kanan saya ni adalah Sony ZV-1 pada focal length 24mm, agak wide tapi aperture dia f1.8. Di mana belah kiri saya pula adalah Samsung S21. Dia punya focal length lebih kurang lah 24, 25, 26mm lebih kurang macam tu. Tapi dia pun ada aperture yang sama which is f1.8 tak silap saya. Tapi kalau korang tengok daripada segi bokeh belakang, perasan tak? Okay. Walaupun ada the same aperture, kalau korang nampak dalam smartphone saya ni, sekarang ni saya pindah kepada Sony ZV-1 saya pula. Cuba korang tengok perasan dekat belakang, mana blur belakang ataupun istilah dia bokeh yang paling besar ataupun yang paling banyak lah. Okay. Sekali lagi ini Sony ZV-1. Sekarang ni saya beralih kepada Samsung S21 pada lens yang biasalah, bukan telefoto punya lens. Okay, cuba kita perhatikan yang mana lagi banyak. Okay, saya cuba buat satu lagi testing. Ini adalah daripada segi testing produk. Okay, ini saya punya produk Shopee. Produk Shopee saya biasa habis-habiskan produk-produk debu ni ZV-1 ZV-1. Now, kalau ikutkan brother tu punya argument, ZV-1 punya image sensor tu lagi kecil daripada full frame. Bermaksud kalau macam kita pakai f1.8 pada ZV-1 dan satu lagi kamera saya pakai misalnya kata A7S III, dia full frame tapi f1.8. Dia kata blur belakang akan jadi lagi banyak pada A7S III sebab dia adalah size image sensor dia lagi besar dibandingkan dengan ZV-1. Jawapan ni memang betul, memang betul.
Tapi malangnya Cikgu Luan tak ada orang kata apa full frame punya kamera. So Cikgu Luan buat test kenapa Cikgu Luan gunakan smartphone, sebab smartphone punya sensor lebih kecil daripada Sony ZV-1 saya yang berada dekat dalam posisi kanan saya. So betul lah saya kata yang berada tu cakap memang betul. Image sensor yang lagi tinggi macam ZV-1 f1.8 dengan Samsung S21 walaupun the same aperture f1.8, tetapi sebabkan image sensor dia kecil, blur belakang dia agak kurang. Ya, saya akui benda tu dan kita perlu nampak lah dalam testing yang sekarang. Dan sekarang ni kita nak buat mini test untuk aperture. Cikgu Luan malah nak buat tutorial panjang-panjang sebab video ni bukanlah orang kata apa tutorial nak membedah aperture tu apa. Tapi basically semakin kuranglah nilai aperture, which is saya sekarang ni f1.8, blur belakang tu lagi banyak lah. So sekarang ni f1.8 saya cuba tukar jadi sekarang ni lebih kurang f4 5.6 lah, f5.6. So kalau kita comparekan dengan yang tadi, kalau korang perasan saya akan cuba buat side by side punya comparison. F1.8 punya blur belakang jauh lebih banyak ataupun lebih berbanding dengan 5.6. 5.6 dah macam kita boleh nampak semua kan. So sekarang ni saya cuba buat let's say F11 contoh cuba buat F11. So sekarang ni adalah F11 F11. So kalau kita buat comparison antara tiga tadi, F1.8 dengan F5.6 dan juga F11, korang dapati blur belakang tu dah semakin kurang lah. Okay. Technically kalau macam argument berkenaan dengan kata apa brother tu dalam video saya berkenaan dengan ZV E10 punya video yang saya buat itu, kalau kau nak dapatkan lens yang boleh buat f1.8 macam sekarang ni, saya boleh jamin harga dia memang super duper mahal. Nak pula dia boleh zoom in dan juga zoom out. Lens yang f1.8 at the same time boleh zoom in zoom out, dia punya focal length tu memang super duper mahal. Saya bagi contoh Tamron untuk body APS-C punya Tamron 1770, harga starting 3,600 lens saja tau. So nak cakap pada saya berbaloi lah, walaupun orang kata blur belakang saya pada ZV-1 saya lagi kurang lah nak dibandingkan dengan ZV E10 punya blur belakang, lebih kurang macam tu lah. So saya yakin anda tak faham apa yang saya cakap. Sebab tu saya cakap apa yang saya utarakan lebih kepada daripada sudut pandang seorang beginner. So saya nak tanya anda lah, anda yang macam tak tahu apa-apa pasal kamera ni kan, kalau saya bagi tahu anda, okey, yang ni apa yang ZV-1 boleh buat, which is boleh buat f1.8 ataupun bahasa mudah dia adalah blur belakang, anda puas hati tak? Anda puas hati sebab dia dah mudah lah. Korang tak payah tukar lens. Ini memang dah orang kata apa, lens yang tersedia terbina dalam ZV-1 dah boleh buat blur belakang macam ni. So, saya nak tanya sekali lagi, selepas saya dah buat semua benda eksperimen ni, sila komen dalam ruangan komen, anda faham ataupun tak? Kalau anda faham, komen ya, saya faham. Kalau anda tak faham, sila cakap tak, saya tak faham. Dan saya yakin ramai akan still cakap, Cikgu Luan, saya masih tak faham lah. Walaupun Cikgu Luan dah buat perbandingan A, perbandingan B, smartphone A dengan Sony ZV-1, saya tak faham. So nak cakap apa yang brother tu cakap tu tak betul lah. Apa yang brother tu cakap memang betul, cumanya tidak mengenal konteks ataupun tidak mengenal
audience yang siapa yang anda bercakap lah. Cikgu Uluan punya channel, daripada hari pertama lagi Cikgu Uluan set audience yang menonton saya punya channel lebih kepada orang yang beginner, yang tak tahu apa-apa pasal video, yang orang kata apa, yang masih ada lagi mindset mengatakan iPhone lagi better daripada mirrorless. Ada sampai tahap macam tu. Dan saya nampak logik tu sebab saya rasa image pemprosesan daripada iPhone jauh lebih orang kata apa, pleasing daripada mata consumer yang biasa. Walaupun sebenarnya DSLR ataupun mirrorless mempunyai orang kata apa, raw performance ataupun raw output yang lagi clean lah, senang cakap, nak mudah edit dan sebagainya. So bila kita nak terangkan kepada orang biasa ilmu-ilmu yang lebih kurang macam ni, kan lagi banyak salah faham. Anda memang betul, anda memang mempunyai kata apa, super technical yang super duper powerful. Tetapi bila awak nak fahamkan orang yang tak tahu apa-apa pasal video, saya rasa dia akan munculkan lagi salah faham. Itu yang jadi ramai komen, oh kalau explain macam ni saya pun nak give up, saya pun malas nak buat video sebab terlalu technical, bla 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 dan sebagainya. Okay, itulah cakap, saya dah agak dah benda ni akan berlaku kepada channel Cikgu Uluan, yang mana sebenarnya geng-geng otai ni, di so-called otai yang dah biasa main kamera, misal kata mungkin dia dah biasa dengan kamera-kamera mahal macam full frame, A7 II, A7 III, A7S2, A7S3, mungkin dah biasa main dengan Blackmagic tu semua. Dia akan nampak macam channel Cikgu Uluan ni macam, apasal kau terangkan macam budak bodoh ha? Asal benda-benda basic macam ni benda kau nak kena ajar? Apasal benda-benda yang aku kata apa, as simple as nak transfer footage pun kau buat tutorial? Kenapa as simple as nak buka project file pun Cikgu Uluan terangkan? Dan memang saya dah agak orang-orang macam ni memang takkan suka Cikgu Uluan punya lah. Saya tak cakap orang tu tak suka Cikgu Uluan, tetapi bila saya cakap dalam sudut konteks orang biasa, saya terpaksa fahamkan orang dengan menggunakan bahasa, let's say lah, saya menggunakan bahasa bayi lah. Saya sedang bercakap dengan bayi depan saya ni, dan macam mana saya nak communicate dan nak bagi tahu yang apa maksud aperture, apa maksud image sensor. So bila otai ni dengar saya gunakan bahasa yang sedemikian rupa, dia rasa macam, apa yang kau sebut ni tak betul lah. Mana betul, kau kena sebut lah full frame equivalent kali dengan crop factor. Crop factor pun orang tak tahu. Bukan crop factor, image sensor pun orang tak tahu. Lebih kurang macam tu lah. Tapi long story short, saya just nak bagi tahulah, channel Cikgu Uluan adalah untuk orang-orang beginner sahaja. Geng-geng advance ni pada saya kena cari YouTuber lain lah kot. Jangan harapkanlah tengok video Cikgu Uluan akan deep dive lebih dalam. Saya tahu benda tu. Saya memang study lah sedikit sebanyak dekat YouTube. Saya pun pernah bekerjasama dengan MTAS Production tu semua, yang memang pernah buat komersial yang hebat-hebat, jumpa pelakon yang hebat-hebat. Tapi bila channel Cikgu Uluan ni ditubuhkan, saya memang akan menggunakan bahasa yang mudah. Tak kisahlah bahasa tu berbunyi kampung ataupun berbunyi baby sikit. Janji orang yang tengok video saya, dia akan, orang kata apa, boleh terus faham. Lebih kurang macam tu lah. Saya rasa Mamat ni better buat video YouTube dia sendiri kot. Sebab saya rasa apa yang Mamat ni cakap memang betul pun. It's just that beliau pun kena ada, kata apa, YouTube channel sendiri dan gain audience sendiri dan kumpulkanlah community tu sendiri. Okay, tapi community Cikgu Uluan adalah community yang baru nak start buat video. Relax lah dulu, bagi dah dia orang chance untuk buat benda-benda yang simple dulu. Nanti nak fikir pasal benda-benda apa full frame equivalent, f-stop tak sama dengan body 1 inch sensor dengan APS-C. So, nanti lah dulu. Ataupun awak pergi buat awak punya community sendiri. Okay, penat lah ni, dah 12 minit lebih ni saya shoot untuk video ni saja. Okay, so itu sajalah kot video kali ni. Apalagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruang komen di bawah supaya Cikgu Uluan boleh buat banyak lagi video yang lebih kurang macam ni. Itu saja daripada saya Cikgu Uluan. Sampai again, saya Tan.